3 bukti hubungan Melayu Nusantara dan Turki Osmaniyah. Sememangnya, Turki Osmaniyah telah lama menjalinkan hubungan dengan Kepulauan Melayu ataupun Nusantara. Hubungan ini telah lama terjalin khususnya pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka sehingga jatuhnya Khilafah Turki Osmaniyah pada tahun 1924 Masihi. Hubungan diplomatik ini telah ditafsirkan melalui perdagangan, perkahwinan dan juga ketenteraan. Hubungan diplomatik ini sangatlah penting bagi menjamin kestabilan, kepentingan dan kedudukan bagi kedua-dua belah kerajaan ini. Namun, yang paling penting adalah kesatuan umat Islam walaupun berbeza bangsa dan geografi. Kerana dengan kesatuan umat Islam ini, mereka mampu menentang, melawan penjajah seperti Belanda, Inggeris, Portugis dan juga ally dia seperti Siam. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita tengok 3 hubungan antara Turki Osmaniyah dan Melayu Nusantara. Menurut seorang penulis dari Turki yang bernama Zafer Özkan, beliau menulis dalam bukunya yang bertajuk Intizar Ani, pada kurun ke-15 Masihi, Sultan dari Daulah Osmaniyah dan juga Kesultanan Melayu telah mengiktiraf antara satu sama lain. Pada tahun 1471 Masihi, Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel, telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Sultan Mansur Shah. Perjanjian tersebut tidak hanya terhenti setakat perdagangan. Puteri kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dikatakan telah dikahwinkan dengan anak sulung kepada Sultan Mansur Shah, iaitu Raja Alauddin Shah. Perkahwinan ini telah mengeratkan lagi hubungan antara Daulah Osmaniyah dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Bukan itu sahaja, Sultan Mansur Shah juga telah dilantik sebagai Gubernur Turki Osmaniyah di Timur Jauh dengan gelaran Mansur Pasha. Oleh itu, bendera Turki Osmaniyah telah berkibar di seluruh Empayar Melaka dan di seluruh Asia Tenggara ataupun Nusantara. Maka tidak hairanlah Portugis mencatatkan bahawa ramainya tentera asing yang beragama Islam dalam angkatan tentera Melaka termasuklah bangsa Turki Osmaniyah. Setelah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka, Aceh yang terletak di Sumatera Utara telah mengambil tanggungjawab sebagai ketua Islam di Nusantara mewakili Osmaniyah. Dengan ini, semua pedagang Islam dari seluruh dunia telah bertukar arah ke Aceh. Aceh juga telah memimpin banyak kali tentera jihad daripada Aceh ke Melaka untuk membebaskan Melaka daripada tangan Portugis. Pada tahun 1521 Masihi, Sultan Ali Muaid Shah telah menyerang Melaka buat kali pertama, namun tewas kerana Portugis lebih kuat. Kemudian Sultan Aceh yang ketiga, iaitu Sultan Alauddin Al-Qahhar, telah memimpin tentera jihad ke Melaka sebanyak 3 kali, iaitu pada 1537 Masihi, 1547 Masihi dan 1564 Masihi, namun kesemuanya tewas. Pada tahun 1564 Masihi tadi, Sultan Alauddin Al-Qahhar telah meminta bantuan daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang juga merupakan Sultan Osmaniyah yang ke-10. Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah menghantar tentera jihad dan juga saintis untuk menghasilkan meriam. Baginda juga bertanggungjawab mengajar umat Islam di alam Melayu ini ataupun Nusantara untuk menggunakan meriam. Dalam movie Paitan Abdul Hamid juga ada menunjukkan Aceh menghantar surat kepada Sultan Abdul Hamid II untuk meminta bantuan kerana dijajah oleh kafir Belanda.
Maka dengan ini dapat menunjukkan bahawa Aceh mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Turki Osmaniyah. Sultan Abu Bakar merupakan sultan pertama dalam pemerintahan Johor moden. Baginda digelar sebagai bapa pemodenan negeri Johor. Sejak baginda menaiki takhta pada tahun 1862 Masihi, baginda telah melaksanakan banyak program pemodenan bagi memastikan negeri Johor menjadi negeri yang disegani. Dalam perhubungan diplomatik antara Johor dan Osmaniyah, baginda telah melawat Khalifah Osmaniyah sebanyak 2 kali. Pada tahun 1866 Masihi, baginda telah melawat Istanbul dan bertemu dengan Sultan Abdul Aziz Khan. Hubungan diplomatik antara kedua-dua kerajaan Muslim ini sangatlah akrab. Bagi memelihara hubungan dua kerajaan Muslim ini, Sultan Abdul Aziz Khan telah mengahwinkan Khadijah Hanum dengan Sultan Abu Bakar, manakala Ruqayyah Hanum dengan Ungku Abdul Majid bin Temenggung Ibrahim yang merupakan adik kepada Sultan Abu Bakar. Kedua gadis ini merupakan keturunan Kaukasia di utara Turki. Mereka merupakan pengelola istana khalifah dan sangat disayangi oleh isteri dan ibu sultan. Pada tahun 1893 Masihi, Sultan Abu Bakar telah melawat Istanbul buat kali kedua untuk bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II. Pada pertemuan ini, Sultan Abdul Hamid II memuji Sultan Abu Bakar kerana berjaya mempertahankan negeri Johor daripada dijajah oleh Inggeris. Kesan hubungan akrab ini, Johor Bahru dianggap sebagai bandar kembar Istanbul ataupun the twin city of Istanbul. Selain itu, Undang-Undang Osmaniyah yang dinamakan Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah dijadikan undang-undang resmi negeri Johor yang diberi nama Majallah Ahkam Johor. Selain itu, simbol bulan dan bintang yang terletak pada bendera rasmi negeri Johor juga merupakan pengaruh daripada bendera Turki Osmaniyah. Baik, itulah tadi 3 bukti hubungan antara Melayu Nusantara dan Turki Osmaniyah. Walaupun Empayar Turki Osmaniyah telah runtuh hampir 1 abad, namun bukti-bukti hubungan tersebut masih ada sehingga ke hari ini. Ini dapat dibuktikan melalui simbol bulan dan bintang yang terdapat pada bendera-bendera negeri di Malaysia Barat, termasuk juga di Brunei, Aceh, Patani, Riau dan banyak lagi di Asia Tenggara. Selain itu, pemakaian songkok yang diamalkan oleh bangsa Melayu di Nusantara ini juga merupakan pengaruh daripada tarbus yang dipakai oleh bangsa Turki Osmaniyah. Gelaran Sultan yang kini hanya terdapat di Asia Tenggara menjadi bukti bahawa semangat seakidah, seagama Melayu-Turki kekal erat sehingga ke hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi bukti hubungan antara umat Islam Melayu Nusantara dan Turki Osmaniyah. Tetapi saya tidak dapat nak kongsikan dalam video yang ringkas ini. InsyaAllah saya akan cuba kongsikan dalam video-video yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Saya Faris Sukur. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.